dan setakat ini kita nampak impak dia agak minimum, tetapi kita nampak untuk lain-lain setakat ini permulaan sesi Eropah kita nampak sentimen yang lebih negatif dan some strength dekat JPY serta kepada US dollar untuk semasa. So we started sesi Asia dan juga Eropah agak negatif sentimen pelabur semasa Dina. Dan dan persoalannya adakah itu akan spill over kepada sesi US pada malam nanti? Kita tengok pada sesi saya selepas ini, Dina. Okay, thank you. Sorry Zul, tadi awal-awal tadi termute pula. Nasib baik ada Galih tegur. Galih. Tak ada Zul, tak ada buat apa-apa. Memang ni Tak ada. saya yang sendiri nak. Okay lah Zul, kalau dah tak ada apa-apa, kita boleh teruskan kepada sesi 2 jam tu. Sekejap saya check balik. Saya share screen. Okay, Zul dah ready? Ready lah. Baik, silakan Zul. Thank you, Rina. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bersama saya Zulkifli Zul Razak dalam sesi pertama saya pada hari ini. InsyaAllah saya akan ada 2 sesi, 5 sampai 7 dan 8 sehingga jam 9 pada malam nanti. Wassalam Galih, Wimon, Aisyah dan rakan-rakan yang lainnya, Fikri, Santi dan rakan-rakan yang lain. Okey, jadi pada petang ini topik kita instrumen pasaran kewangan, sifat dan juga peranan. Sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Lepas ni kita tengok pasal cerita China tadi. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Zul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Okey, kita lihat apakah tema besar dalam pasaran semasa. Ini adalah 2 tema selain daripada kita ada second quarter punya earnings daripada corporate untuk yang sedang tengah malam nanti kita akan ada Apple, kita akan ada Facebook, kita akan ada Alphabet yang akan mengumumkan perolehan dia. Tetapi tumpuan semasa pasaran, wassalam semua, tumpuan semasa pasaran adalah tindakan daripada kerajaan China yang menyebabkan kita ada contohnya Hang Seng jatuh, kejatuhan dia lebih daripada apa yang berlaku semasa kejatuhan COVID-19 untuk tempoh 2 hari ini. Jadi ini adalah something yang membimbangkan pelabur. Sebabnya kena faham, syarikat-syarikat China ataupun dana-dana dekat China ni juga melabur tempat lain. Sekiranya kita ada kita ada pelabur dekat China ni, sentimen dia negatif, dia keluar daripada pegangan instrumen pegangan pelaburan dia dekat luar dan bawa balik duit. Dan dan setakat ini agak kontrol sikit, tak ada movement yang besar. Tapi kita tengok pada waktu US pada malam nanti, dan I'm looking at this sentimen, tema ini akan berlanjutan. Few more days, kejatuhan dekat pasaran China will be happening, sebab ini adalah satu yang fundamental kepada perubahan polisi daripada kerajaan China. Jadi 4 sektor utama. Yang pertama adalah teknologi. Sebab kenapa saya fokus kepada yang ini, sebabnya kena faham Apple juga dan berbagai lain syarikat dekat US juga melabur di China. Jadi sekiranya polisi kerajaan China ni mempengaruhi dan menggugat bisnes yang corporate besar ni dari US dekat China ataupun daripada syarikat-syarikat lain yang ada pelaburan di China, ini boleh menjadi satu yang global impact. Jadi something yang saya sedang perhatikan. Yang kedua adalah kepada faktor education, di mana China tidak membenarkan, kerajaan China tidak membenarkan sektor pendidikan ni menjadi satu profit making punya sektor, dan ini boleh menjejaskan pelaburan
daripada syarikat-syarikat kepada sektor pendidikan dekat China, property, harga rumah meningkat disebabkan faktor inflation, dan ini juga salah satu benda yang cuba ditangani oleh kerajaan China. Dan juga yang seperti saya sebut tadi adalah kepada food delivery, satu apps yang di mana kita ada syarikat Tencent daripada teknologi yang melabur kepada satu apps ni, Meituan. Saya tak ingat dia punya nama, dan kerajaan China nak supaya pekerja-pekerja dalam sektor berkenaan diberi gaji yang paling yang sekurang-kurangnya mencapai paras minimum, dan ini juga membimbangkan pelabur kepada pelaburan dalam sektor food delivery ni. Selain daripada itu, kita juga akan ada FOMC pada malam esok, tengah malam esok, di mana tumpuan pelabur kepada tindakan daripada Fed kepada pembelian aset dia, program pembelian aset. Saya tak jangka dia akan buat apa-apa, tetapi tumpuan pelabur adalah kepada bahasa dia pada waktu semasa Fed membelanjakan sekurang-kurangnya 120 bilion untuk pembelian aset. Kalau dia tukar bahasa je, pada waktu ini bahasa dia sekurang-kurangnya. Kalau dia kata add, maksudnya dia dah limitkan. Yang ini maksudnya dia boleh belanja lebih besar lagi. Kalau dia tukar add ataupun maksimum. Jadi ini boleh menyebabkan pelabur menjangka likuiditi dalam pasaran lebih rendah. Jadi ini adalah dua tema utama pasaran selain daripada second quarter punya earnings yang sedang berlaku dekat Wall Street. Jadi tengah malam nanti kita akan ada contohnya syarikat-syarikat seperti kita akan ada pada tengah malam ni selepas market tutup, kita akan ada Apple, kita akan ada Microsoft, kita akan ada Alphabet. Alphabet ni yang Google tu lah, yang akan mengumumkan perolehan suku kedua dia. Market menjangkakan bacaan yang lebih tinggi. Tesla tengah malam tadi, awal pagi tadi lebih positif, lebih tinggi perolehan dia. Tumpuan semasa sebenarnya lebih, sebab itu memang dijangka pasaran. Jadi tumpuan semasa lebih kepada cerita-cerita yang macam ni. Itu adalah yang saya perhatikan lah. Movement pasaran lebih dipengaruhi oleh sentimen besar dalam pasaran semasa. Okey, jadi kita lihat dekat chart apa yang kita nampak semasa. So seperti yang kita sebut tadi, sentimen lebih negatif pada waktu Asia dan berlanjutan dalam sesi Eropah sekarang. We are looking at possibility untuk ini dah habis. Structure untuk US 500 ni yang bermula daripada 21-20 Julai ni, structure ini kemungkinannya dah tamat. This structure kemungkinannya tamat. Sekiranya itu berlaku, kita akan tunggu 3 wave ini. Setakat ini tak ada confirmation lagi, kecuali apa yang kita nampak dekat DAX ni. Sebab DAX ini definitely adalah satu correction yang besar, dan kalau kita lihat dekat RSI dia dah reset. Maksudnya kita ada structure ini dan dipersetujui oleh sentimen semasa oleh momentum dia menunjukkan ini mungkin dah tamat. Ini masih boleh jadi wave 4. Ini masih boleh jadi wave 4 dan satu lagi high. Apapun kita tak trade untuk DAX ni sebab satu ni tak buat higher high lagi. Tetapi sekiranya kita nampak yang sama, benda yang sama dekat US 500, sebab itu kita tunggu US 500 pada sebelah malam nanti. Waalaikumsalam Ruslan. Dan sekiranya pullback ini berlaku, kita akan cuba untuk masuk pasaran di sini. Okey, jadi kalau kita lihat kepada RSI dia nampaknya dah mula reset. Ini mungkin adalah dan dia berakhir dengan divergence. Nampak kan Gadis? Ini dah ada divergence dekat sini, berakhir dengan divergence dan structure dia break. Ini masih boleh jadi untuk semasa, ini masih boleh jadi wave 4 dan satu lagi high.
anda nak tengok satu correction yang lebih besar, maksudnya sekurang-kurangnya 38.2 dekat sini, then baru kita cari untuk 3 wave correction. Anda nak tengok sekurang-kurangnya macam ni. Rupa dia macam ni. Then kita akan cari peluang. Okey. Ni apa yang kita bincangkan semalam jugalah. Okey. Jadi itu apa yang kita nampak dekat indeks. Kita ada peluang untuk US 500, kita ada peluang untuk US 30 sebab movement semasa ni dah ada, trend dia dah wujud ke atas. Ke atas. Divergence tu menandakan bahawa kita habis satu motif. Wave 5 Galih. Jadi kita habis satu motif. Kalau motif tu buat satu structure baru macam ni sebab itu saya selalu tanya, ada tak sekuen tiap kali anda trade 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 yang ini berakhir dengan divergence dan dia break higher high, then kita ada sekuen. Dah ada siri jadi kalau siri tu tak habis lagi, incomplete sequence, then kita trade dia punya pullback. Okay, then kita trade dia punya pullback. Kalau dia tak break 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, ini belum trend. Jadi kita tak buat apa. Kalau dia turun 1, 2, 3, lepas tu dia naik 1, 2, 3, 4, 5, dan yang 5 ni turun balik. Ini break 1618 daripada yang ini dan dia sampai 1618, dan di belakang ni okey, kita ada incomplete sequence tak sampai 100. Wave 4 ni kita boleh trade sebab dia akan ada wave 5. Itu je, berulang-ulang benda tu je kan. Anda nampak benda tu, anda trade dia punya pullback. Either nombor 1 ataupun nombor 2. Okey? Syarat dia kena ada yang tak lengkap. Wassalam, Rashidi. Okey, jadi syarat dia kena ada yang tak lengkap. So, kalau dia buat pullback yang lagi besar dekat sini, US 30, setakat ini RSI untuk US 30 ni dah break dan ada divergence Sebab itu saya tandakan macam ini. Okey? So, kalau dia buat bigger pullback, kita nampak 3 wave, kita entry kat situ. Dekat 2 kat sini. Kalau anda perasan untuk Nasdaq ni, saya mungkin tukar dia punya degree ni. Ini mungkin cuma 3, ini cuma 4. Tapi setakat ini saya tak tukar lagi. Apa pun, kalau pullback ini 3, 4 ke apa ke, kalau dia 3, 4, sini cuma color ni. Tak kisah 3, 4 ke apa ke kan. Tak kisah kalau dia macam ni tak kisah. Apa pun kita ada pullback daripada higher high dan kita ada movement semasa di mana dekat hujung ni dia boleh buat satu lagi high dia boleh buat satu lagi high dan ini habis sebagai 3, sini sebagai 4 dan kita ada ada sebab dia. Ini 1, 2 dan kita tunggu satu lagi high. Kalau itu tak kisah apa. Kalau dia buat 3 wave dan satu deeper correction dan kita trade wave 2. Sebab high kat sini pun dah ada divergence dan sekarang ni dia break structure. For DEX we wait for this setup. For DEX we don't wait for that setup. Sebab dia tak wujud trend lagi. DEX ni tak ada. DEX tak, satu ni tak break higher high nanti. So this pullback you don't trade. Maksudnya kalau yang dekat indeks lain tu start buat lebih besar, sini akan buat, ingat kalau DEX ni 3, 4, 5 dia akan buat yang lebih besar. Dia akan buat yang macam ni. Sebab tu you don't trade this first pullback. Faham? This 3 pullback, kalau kita tengok ini dah masuk equal leg kan. 1, 2, ini dah masuk equal leg. Kawasan ni.
why kita tak letakkan entry dalam kawasan ni? Because kita nampak untuk indeks yang lain belum lagi confirmkan dia start doing this structure. Okay, you don't trade this because satu ni bukan higher high. So dia tak ada apa-apa. Okay. So dalam sistem saya, dalam sistem 3711, dia kena buat higher high dahulu. Ini kena buat higher high dahulu, pull back from structures bila ada sequence. Bila ada sequence, we haven't see this. We might see this dalam DEX. Yeah? So later on kalau dia buat benda ini, kita trade yang ini. We trade here untuk DEX. Bukannya pada this pullback, not at this pullback. Okey, itu adalah untuk DEX. So kita ada set up untuk either untuk US indices, US 500, US 30, US 100. We are waiting for clear 3 wave pullback, ya. Kalau anda tengok kepada structure untuk untuk US 500 ni, if you go to lower time frame, 15 minit or whatever, this is some sort of wave 3. Nampak? You are looking at mother candle. Satu yang laju lah. You might see 1, 2, 3, 4, one more low, 1, 2, 3, then another low. You are looking at that, possibility untuk itu berlaku. Okay, itu adalah untuk indeks yen. Nikkei kita masih ada incomplete sequence ke bawah, so nothing changes dalam view dia, masih ke bawah. We might begin to see 1, 2 and deeper, 3, 4 and 5 untuk completekan cycle ini ke bawah. It might do this 1, 2, 3 and 3, 4 and 5. It might do that, Okay. So itu yang kita sedang tunggulah. I've been saying, selagi Nikkei ni tak sampai equilibrium, anda akan dapati yang ini refuse to go higher. Dia akan refuse, dia akan, kalau break pun dia akan pull back dahulu. Ya, selagi Nikkei tu tak sampai equilibrium, selagi Nikkei ni belum sampai kawasan ni, belum sampai kawasan bawah ni. Okay? Unless Nikkei break this trend line ke atas. If Nikkei break this trend line ke atas, then lain-lain index could go higher. It could finish 2 ni kat sini. It could finish 2 ni kat sini. Then kita akan ada rally dalam pasaran saham. So, shorter term, we are looking at possible yen dynamic semasa yang dikonfirmkan oleh DEX, oleh DEX untuk semasa, because we do have wave 3 dekat sini. We do have wave 3 dekat sini, Okay. We are looking at possible wave 3 dekat sini. Ingat, kawasan ni dia belum break 1618, so it could go higher. If it goes higher, ini wave 4, then we are looking at one more high. Apa pun, you are not trading this. Anda tunggu this one pulling back bigger pullback dekat US indices, Okay, lain-lain UK FTSE pun the same ni. FTSE definitely dah break this structure. FTSE definitely dah buat 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. And then another 5 before it goes higher. Okay, itu yang ditunjukkan oleh FTSE. FTSE definitely, ini adalah lain. Dan kalau kita lihat level semasa ni, penurunan ni, okay, ini dah lebih daripada 1618. So we use that as a guideline bahawa sini at least A, B dan C, lepas tu 3 wave atau untuk W, X dan Y, ataupun 1, 2, 3, 4, one more low, 5. Saya takkan lukis kalau dia tak ada sequence lagi. Maksudnya, kalau dia buat, kalau ini higher high, if this thing higher high, saya akan lukis dia.
Sebab apa saya tunjukkan DAX tadi, sebab DAX DAX ni dan juga kepada UK 100, DAX ni menunjukkan sini wave 3. That's why I'm drawing this, marking this. Okay, jadi untuk trade anda pilih untuk US indices. IBEX pun sama, we are looking at that pullback, but untuk IBEX semasa RSI dia tadi tak break, ini dah break. RSI dia menunjukkan possible bahawa kita dah ada kita dah ada divergence kat sini and possibility untuk dia start 3 wave ke bawah. Apa pun anda tak trade dua ni sebab satu ni bukan higher high. Okay, so trade benda yang ada trend. Benda yang ada trend adalah 3 ni. Kita sebut awal tadi mengenai Hang Seng. Hang Seng melakukan drop yang very big drop. Saya nak guna satu. This one. Okay, we are looking at Hang Seng is doing this. This is some sort of wave 3. Kalau anda tengok, ini adalah some sort of wave 3. Either ini adalah 1, 2, and some sort of wave 3. 1, 2, 1, 2, and then this one is some sort of wave 3. Okay, 4, 5, and bigger correction before dia jatuh bawah balik. So we are looking at Hang Seng that is possible untuk dia buat break this this COVID-19 punya low. This drop, satu hari punya drop adalah yang tertinggi sejak tahun 2008. Satu candle yang terpanjang lah. High and low dia adalah yang terpanjang sejak tahun 2008. Ni drop satu hari dia lebih daripada apa yang kita nampak semasa COVID-19 punya down ya. Itu yang dimaksudkan daripada high kepada low ni. Satu hari punya kejatuhan untuk Hang Seng. So that could signal, dan ini adalah berlaku apabila Hang Seng belum lagi menunjukkan trend ke atas. So there is a possibility untuk Hang Seng buat benda ini. Faham? Yep. There is a possibility untuk dia buat A, B dan C ke bawah. If Hang Seng buat benda tu, that means ada possibility untuk lain-lain indeks ni untuk ke bawah. Dah memulakan pergerakan correcting March 2020. So kita perhatikan benda ni, setakat ini tak nampak lagi this COVID-19 punya low belum break lagi. Sekiranya dia break, itu possible. Ini mungkin macam ni 3, 4, 5, lepas tu bigger correction, lepas tu 1, 2, 3, 4, 5 sebelum dia naik balik. Ada kemungkinan sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia akan naik balik. So setakat ini is still dalam range, belum lagi menunjukkan structure ke bawah yang lebih low daripada COVID-19 punya low. So kalau ini berlaku, if this break bawah ini, bukan bermaksudnya untuk US 500 ni akan break COVID-19 punya low. Tak. Kita akan nampak structure ini akan buat this. Akan buat ini. Itu maksud saya. Ingat, anda sedang melihat all this dalam divergence. I've been saying that. But kita akan cari peluang untuk long selagi kita tak nampak benda tu. Keep in mind, maksudnya kalau anda katalah kita trade US 500, ini entry, ini stop loss, ini TP, jangan pergi dia nak kena stop loss, alih stop loss, terima stop loss tu. Jangan pergi hold dia, tak ada. Itu bermaksud kalau US index yang kuat jatuh juga disebabkan oleh China, itu bermaksud we have China punya faktor tadi sedang mempengaruhi the whole market punya sentiment, and kalau dia buat lebih low daripada COVID-19 punya low, that means US punya index
tak sampai 1 kat sini and will do this. Okay, apa pun kalau nak trade kita akan ambil view yang lebih agresif ya, where we don't see that, belum nampak. Jadi kalau belum nampak, kita nampak trend, kita ikut trend. That's trading. Okay, kalau kita nampak dia buat high, trend dia kat atas, tunggu pullback, anda tak buy kat atas ni. Anda tunggu pullback, anda long. Dan pada masa yang sama, this further move down is supported by yen pair. Kita nampak untuk US dollar JPY ke bawah, we are looking at euro JPY sedang melakukan pergerakan ini. Euro JPY kita akan cari peluang untuk long nanti dekat sini. Bila dia break low kat sini, A punya low kat sini, kita akan cari entry untuk euro JPY di sini menggunakan sekuen ini. W, X dan Y. Faham? Kita akan gunakan ini sebagai tempat entry kita. W, X dan entry dekat sini nanti. Okay. Satu fractal lebih besar daripada fractal yang ini. Okay, kita akan entry kepada these 3 wave correction ini. Okay. So, tunggu A dia break dan kita akan kira daripada W, X dan Y. Kalau kita tengok, saya buang ini dulu. Kalau kita tengok A ni, kita tarik Fibo dia. W, X. A is reacting daripada kawasan sini. Break a bit, tapi dia react daripada kawasan sini. 61.8764 dia react. Okay. Jadi itu menunjukkan bahawa we have one more low. Dia tak sampai lagi satu ni. One more low, kita akan cari peluang di sini nanti. Tunggu dia break A dahulu. Selagi dia tak break A, kita tak letakkan entry. Jadi kita tunggu. Jadi saya buang yang blue box tadi. Untuk yang besar, kita tunggu one more low dekat euro JPY untuk kita long. GBP JPY sebab dia dah sampai equilibrium, saya masih lukis dia ke atas. There will be a correction, but this correction will be minimum. Berdasarkan apa yang kita nampak sekarang. Okay. AUD JPY ini pun dah sampai equilibrium, so meaning one more low. Possible untuk dia buat benda ni. 1, 2, 3, tak lengkap. 1, 2, 3, lepas tu one more low macam ni. Dia akan buat double. Sekarang saya tak lukis lagi. Saya biarkan 2 tu kat situ dulu. Tapi apa pun anda tak trade AUD JPY di sini. Anda tak trade dia dekat sini. Because ini bukan high. Euro JPY kenapa kita cari? Because Euro JPY ini high. Ini pullback daripada high. This whole structure, di mana yang W, X dan Y ni hampir sampai. Ataupun certain platform dia dah sampai. CAD JPY pun kita lukis ke atas sebab ini dah sampai. Okey? Dan kita jangkakan dia akan buat double kat sini. W, X dan Y akan buat double kat sini. Ini A, ini B ataupun W, X, Y, X dan Y satu lagi ke bawah. Itu adalah untuk yen pair. Apa pun anda tak trade dia kat sini. Anda tak trade dia dekat sini. Okey. So kita untuk yen pair kita ada peluang dekat Euro JPY. USD JPY, if anda dah ada dollar pair yang lain, anda tak trade ini. Anda tak trade yang ini. Ini pun adalah pullback daripada high. Ini pun adalah pullback daripada high. Okay. Ini adalah pullback daripada high. Cumanya payah nak kira dia. Adakah dia daripada W kepada X seperti yang kita letak sekarang, ataupun sebab sini flat, sini structure flat, ataupun tempat dia adalah daripada sini. Sebab itu saya tak berapa gemar di setup.
ataupun macam ni. Maksudnya ke bawah lagi. Okay, so antara USD JPY dengan Euro JPY, anda pilih Euro JPY. Okay, Euro US dollar, dollar index. Dollar, it could be doing double, seperti yang saya lukis pada malam tadi. It could be doing double, satu lagi ke bawah. Ataupun dia dah habis yang ini. Kita enter yang pertama ini sebelum ni. Maksudnya kita short Euro US dollar daripada sini sebelum ni. Daripada kawasan ini sebelum ni. Sorry. Ya. Euro US dollar daripada kawasan ini sebelum ni. But it could be doing double. Maksudnya kita akan ada 1, 2 and 1 more high. We could be seeing that. Kalau itu berlaku, kalau anda cuba untuk long Euro JPY tadi, anda cuba untuk long Euro JPY, anda tak pergi short Euro US dollar dekat sini. Anda tak pergi short dia. Itu trade yang sama. Faham? Okay. So, kalau yang ini kena BE, anda tak masuk lagi bila dia buat double kat sini. Biarpun ini adalah satu daripada low, anda tak pergi masuk kat sini. Sebab dia sama. Cuma dia inverse. So, kalau anda cuba untuk long Euro JPY, apabila dia turun ke bawah, anda tak short ini ke bawah. Anda tak pergi short yang ini. So, position kita, yang ini masih ada lagi. Position ni ada lagi. Anda sepatutnya dah risk free, dah ambil separuh profit untuk Euro. Jadi, yang ini anda tak masuk dia. Saya buang. Saya tak letakkan blue box kat situ. Okey. Itu adalah untuk Euro US dollar. GBP US dollar ni quite interesting sebab GJ ke atas. I know concern Aisyah semalam kan. GU ke bawah, GJ ke atas. So selepas saya tengok this structure and yang ini berakhir with divergence, yang ini berakhir dengan the whole thing dalam divergence. So I change the view kepada ke atas. GU ni ke atas. Masalah structure GU ni, ini adalah flat. Jadi flat ni 5 ni kita payah nak kira. It could be 4 dekat sini dan buat satu lagi low dan sini adalah 3. Apapun anda tak pergi masuk untuk GU semasa. Semalam saya letakkan satu dekat kawasan sini, iaitu this equal leg W, X dan dia tak sampai pun. So anda tak trade yang ini. Refrain dia, nampaknya we could see perubahan structure depending kepada apa yang pelabur lihat isu China tadi. So don't enter dia dekat sini. Satu ni pun bukan high. Dan ini mungkin kita dah memulakan pergerakan ke atas. Disebabkan GJ kita nampak dah complete. Jadi saya tukar yang ni. Saya faham kenapa saya letak W, X dan Y semalam. Because dalam ada yang dekat platform lain dia buat benda ni. Jauh sikit. Okay. So if anda letakkan limit untuk sell dekat situ, atas sikit kan kat sini, batalkan dia. We could see ini dah mula naik ke atas. Okay. Sekiranya indeks pullback, ini sama dengan indeks pullback. GJ jatuh ke bawah. Bila GJ sampai support, US dollar dah sampai kawasan ni, US dollar akan sideways, indeks akan masuk wave 3, yen akan lemah dan ini akan ke atas. Okay, untuk GU ni. Apa pun anda tak trade, US dollar pair anda ke tepi dulu. Sebab US dollar tu sideways. Yang mungkin lemah adalah yen, yang mungkin kuat adalah indeks. Kita sedang lihat yen dynamic untuk shorter term dan lepas, ingat, yen dynamic berlaku bila indeks buat
sama ada wave 2 ataupun wave 4. Ini adalah yen dynamic. Kalau kita lihat kepada S&P 500 tadi, kita sedang kat sini. Ya. Sini yen dynamic. Jadi kita akan nampak yen pair masih ke bawah. Ya. Bila yen dynamic habis, ini adalah 1, inilah 2. Nampak tak yang S&P 500 apa kita tandakan? Ini adalah 1, ini adalah 2. Yang dekat sini will be index dynamic. Faham? Jadi kalau index dynamic, if kita masuk index dynamic, if kat sini, indices dynamic, indices ke atas, yen ke bawah, US dollar sideways. Jadi kalau anda nak trade, anda pilih yen pair ataupun index. Antara dua ni. Refrain dahulu daripada dolar. Dolar will be more macam ni. Faham? Tengok kat mana, degree mana kita kat dekat structure yang mana. Jadi itu adalah untuk dolar. Refrain dahulu untuk dolar pair. Ya, untuk dolar pair sebab dolar masih ada incomplete sequence tau. Dolar ni, dia masih ada incomplete sequence ke atas. Dia masih ada 3 wave. Kita akan ada dolar yang lebih, dia mungkin truncated ke bawah. Kalau dia buat dan menunjukkan dia truncated ke bawah, ini ke bawah macam ni, dan pada waktu itu anda boleh start untuk short dolar. Kalau ini pullback. Ya. Sekarang don't. Ya. Sekarang tak. Dia kena break ini. Sini. Bukan break this low. Dia kena break ini. Barulah kita ada structure yang meneruskan trend daripada belakang. Kalau dia truncate, saya akan lukis ini sebagai wave 4. Dan kita akan habiskan 5. 4 yang ini. 4 yang ini. Faham? Yang kita tanda dahulu. Kat sini. 4 yang ini. Okey, dan kita dah habis 3, 4 dan kita ada satu lagi 5. Sebab tak dapat nak letakkan 2 kat situ. Terlalu kecil untuk jadi wave 2. Terlalu kecil untuk kita letakkan dia sebagai 2 ni. Boleh tak? Boleh. Tetapi terlalu kecil. Ya, saya akan letakkan dia sebagai 4 dan kita nak habiskan 5. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya dolar ni akan buat macam ni. Okay. Dolar ni akan buat diagonal. 1, 2, 3, 4 dan 5. Faham? Kalau itu berlaku. So dolar lebih sideways, bukannya dia lemah. Ya, dolar akan lebih sideways. Boleh? Kat sini tak akan ada 1618. So kita akan refrain daripada dolar dahulu. Unless dia tunjukkan cerita lain. Pada waktu ini, itu yang kita nampak berdasarkan dinamik semasa. Kenapa dia jadi macam ni? Oh, sorry. Yang merah tu tak dapat. Kalau tak, cat saya banyak sangat conteng. Okey. Ada yang tak ikut live kita, dia pergi tengok cat. Kenapa cat ni berterabur bang? Maunya tak berterabur. Saya lupa nak delete waktu saya terangkan macam ni. So, arah dolar semasa masih lagi ke atas selagi dia trade di atas daripada 12 Julai punya low ini. Ya, arah dolar masih lagi ke atas. Soalan dia adalah kepada this pullback. Sebab itu anda masuk the first pullback tu. Arah dolar, maksudnya untuk euro US dollar ni masih lagi ke bawah. It might do satu lagi high sebelum dia meneruskan ke bawah. Dollar will be very choppy. Jadi pada waktu ini stand on the side dulu kalau anda tak enter dekat sini. Okay? Dollar will be very choppy. Lain daripada tu, kita dah ada New Zealand dollar ni yang break this low. Maksudnya we might see ini 3, 4, 5 kita dah mula melihat benda ni.
Okay, New Zealand dollar ni dah break bawah ini. Bawah B ni. So, kita mungkin dah mula, maksudnya ini structure ini lengkap. Itu maksud dia. And we are starting untuk ke bawah. So, itu saya letakkan invalidation. Kalau dia break ke atas, then we are looking at benda lain. Maksudnya kita sedang melihat benda lain. Kita akan melihat ini sebagai 1, 2 dan 3, 4, 5 ke atas. Tak ada dah dolar kuat. Kalau ini break out jadi itu maksud dia. Maksudnya itu menunjukkan US dollar tak ada dah, dia akan terangkit. Setakat ini tak ada. Sebabnya kalau anda nampak GBP NZD ni kat atas, dia even break 1 ni. Itu bermakna kita ada kat sini 1, 2, some sort of 3 dan ke atas. Ni dah break. Jadi kita ada sekuen ke atas untuk GBP NZD ni. So refrain untuk masuk dolar dahulu. So gambaran dia agak bercampur. Maksudnya dolar tu lebih sideways, lebih lebih tidak menentu lah pergerakan dia. Kalau anda tak enter dekat ekstrim, anda tak masuk. Okey, ada soalan mengenai dolar pair tak? USD CAD kita masih dalam this correction, one more ke atas. Selagi anda jangka indeks tu ke bawah, Kanada dolar, NZD tadi dah break ke bawah, AUD pun akan ke bawah. Ini mungkin adalah 1, 2 dan kita have 1, 2, 3, 4, 5 untuk yang kecil dan seterusnya. Faham? Akan ke bawah lagi. Okey, boleh tak dia naik ke atas? Boleh. Itu cuma wave 4. Selagi kita ada NZD US dollar yang tak lengkap lagi dia punya structure. Ini maksud saya. Kita ada sekuen yang tak lengkap lagi ke bawah. Okey, itu adalah untuk NZD USD. Untuk gold shorter term, nothing. Saya tak nampak any tradable sequence kat sini. Saya tak nampak apa-apa dekat sini untuk, tak nampak trend. Kan? Boleh tak trade ini dah ada incomplete sequence ke bawah? Yes, tapi besar dia tak ada trend lagi. Ini 1, 2, 1 dah ada. Untuk satu fractal dah ada. Cumanya satu ni tak break bawah. Kalau satu ni break bawah, satu ni break 1 dan 2 ni kita boleh trade. Ini tak ada apa-apa, ini sideways. Ni total sideways market. You don't do anything kepada gold. Dia boleh ke atas, dia boleh ke bawah daripada situ. Saya tak tahu. Itu adalah untuk gold. Cerita yang sama untuk silver. Beza dia, silver ni kita ada incomplete sequence ke bawah. Kita ada, bukan, dia ada structure ke bawah untuk silver. So itu bermakna there is a big probability untuk gold juga melengkapkan move ke bawah. It could be 2. It could be 2. Hopefully dia 2. So kalau 2 ni kita boleh kira, kita boleh trade dia. Kalau 2 ini kita tak trade dia. Kalau 2 ni sebab 1 ni tak break higher high. Jadi antara gold dengan silver, trade silver. Trade silver. Sebab ini adalah daripada extreme higher high. Jadi trade yang ini. Gold tadi tak nampak. Tak perlu nak trade gold sentiasa. Bila dia tak ada trend, jangan trade dia. Sebab tu jangan trade satu security je. Okey, minyak we are looking at pullback. This one could be bigger. Jangan trade dia kat sini. Satu ni belum buat higher high. Ini mungkin buat 1, depending kepada movement dalam indeks 3, 4, 5 dan buat lagi besar. Ataupun ini cuma 3. 1, 2, 3. Lepas tu W, X dan Y. Ini tak ada apa-apa. Copper kita mungkin dah habis structure ini.
Copper kita mungkin dah habis structure ini ya. This move nampak 5 wave dan anda dah habis di structure. Ya. Anda mungkin dah habis di structure untuk copper. Okay. So saya tak ubah dia lagi selagi dollar index tu tak break high ya. Kalau dollar index ni break high atas ini, dan copper ni saya akan habiskan dan letakkan invalidation atas ini. Faham? Pada waktu ini tak. Ini mungkin boleh satu lagi ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita tengok dia punya momentum, yang ini pun berakhir dengan divergence, slight divergence. Dan ini pun break structure. Tapi apa pun saya tak ubah lagi ya. Untuk copper. Jadi copper ni mungkin dah habis, mungkin tak habis. Kita berada dalam kawasan equilibrium kat situ untuk A, B dan C ni. Kita dah masuk dalam area tu. A, B, kita dah masuk dalam area ni. Okey, jadi mungkin dah start ke bawah. Cumanya kalau dolar belum betul-betul kuat, ini masih boleh ke atas. So copper tak ada apa-apa. Saya interested bila dia buat satu lagi ke bawah nanti ya. Euro AUD kalau kita jangka untuk indeks buat wave 2, Euro AUD akan habiskan di structure dalam 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, itulah untuk Euro AUD. Tak ada structure, tak ada apa-apa sekarang. Tak ada, bukan pullback daripada high. Euro GBP. Sekiranya Euro JPY masih ke bawah, GJ kita ke atas, ini akan ke bawah. Faham tak? Jadi sebab itu saya habiskan ini sebagai flat. Saya tak ada cara lain. Faham tak kenapa kita lukis dia sebagai flat? Saya tak dapat nak lukis sini 5 wave. Kalau sini 5 wave, structure belakang ni saya kena jadikan dia flat. Saya tak suka lukis flat. Tapi kalau memang ini 5, kita kena jadikan sini sebagai some sort of 3 wave. Sini sebagai some sort of 3 wave. Ya. Kalau kita nak katakan dia ke bawah. Okey. Jadi belum break, kalau dia break sini, dan kita boleh cari peluang untuk short. Kalau dia break this low. Sekarang tak ada apa-apa. GBP AUD, GBP AZD, nothing. We might have finished 3 ni. Dan kita dah mula nampak untuk 4 dan one more high. 3 ni come with divergence. Kawasan ni come with divergence. A bit of divergence kat situ. Come with divergence 3 kat situ. Okay. So we might see one more high. Kalau anda masih jangka ada kekuatan untuk US dollar. Untuk GBP AUD, sama juga dengan GBP NZD ni. Kita mungkin dah habis 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah 3. Ini adalah 3. Okey, itulah GBP. Apa pun ini tak ada apa-apa. Ini tak ada satu ni tak break, apa pun tak ada break. Kalau dia break A ni mungkin untuk mereka yang shorter term, untuk long. Belum ada apa-apa. Sideway market lah maksudnya. Kalau saya sebut tak ada apa-apa ni sideway market. Trend apanya kat sini? Kan? Semua ni ada itu adalah higher high lower low tau. Yang saya tandakan, orang banyak tanda low high higher low. Saya gunakan elite wave, itu beza dia. Itu bukan semua lekuk ni anda pergi trade. Oh, ini adalah satu bang, boleh trade. Ini incomplete. Bukan cara tu. Bukan cara tu. Dia kena 2 fractal. Maksudnya A ni yang break. Dalam kawasan ni, selagi dia dalam kawasan ni, dia sideway. Break A ni, yang 5 wave, dia break ke atas. Dan kalau ada incomplete, 3 wave ada long. Bukan semua lekuk ni anda pergi trade. Pengsan. Okey, ada any soalan untuk mana-mana instrumen? Kita ada 8 minit lagi.
Ada sebarang soalan untuk lain-lain instrumen? So, kesimpulan kita masih lihat benda yang sama, iaitu indeks untuk kita cari. GBP US dollar ni saya buang. Dan silver long daripada bawah nanti. Copper kita akan long daripada bawah nanti. Euro JPY. Waiting for setup. Okay. Kat saya dah tulis ya. Okay, ada soalan? So, secara besarnya, we are looking at pada time frame yang kecil, kita sedang melihat possibility untuk yen dynamic. But, ini masih boleh jadi wave 3, 4 dan 5. Okay. Tetapi, apa yang ditunjukkan oleh DAX, apa yang ditunjukkan oleh FTSE, menunjukkan bahawa struktur naik tu dah habis. So, we are starting untuk menunggu kepada yen dynamic. Habis yen dynamic tu, kita akan masuk untuk index dynamic. Pada waktu tu yang trend. Index naik, yen jatuh. Pada waktu tu anda boleh cerita benda tu. Pada waktu itu, sekarang kita sedang melihat possibility untuk yen dynamic berlaku, di mana yen adalah instrumen utama dalam pasaran. Jadi kalau yen dynamic, kita akan ada yen pair yang jatuh, dollar pair depending sejauh mana US dollar dengan JPY punya structure, tetapi yen dollar pair akan sideways ke bawah. Maksudnya pembetulan lah. Dan indeks akan naik ke atas. Boleh cecah 1618 ya. Kita tunggulah. The thing is kepada US session pada malam nanti. Sebabnya kalau sentimen dia kepada tiga session, Asia kepada kepada Eropah, kepada US session, 3 session, 1 hari dia negatif, dan kita akan ada sama dengan ni, Asia, hujung Asia, Eropah, hujung Eropah, overlap dengan US session. Kalau itu berterusan, 3 sesi berterusan, dan 1, 2, 3, faham? Kita dah ada satu pembetulan. Sama lah. Faham? Itu basically cerita dia. Kalau anda tengok di time frame kecil. Kalau anda tengok dekat M5, M15, 3 sesi berterusan, then kita akan ada bigger correction dalam indeks. Dan itu yen dynamic. Sekarang ni dah tak yen dynamic, dah tak. Ini masih boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5. Masih boleh. So, boleh buat 1, 2, 3 lebih besar. Masih boleh. Jadi, saya jangkakan ini akan lebih sideways dahulu. Tunggu apa cerita US. Kalau dia tak berjaya break up, then kita akan ada this. Yen positif dengan yen negatif. Yen positif adalah indeks dynamic. Yen adalah yen dynamic. Yen negatif adalah indeks dynamic. Dulu saya gunakan bahasa yen positif, yen negatif. Ramai confused. Jadi saya tukarkan, instead of yen negatif, saya tukarkan dia kepada indices dynamic. Okay? Indices dynamic. Sebab itu saya nampak masih ramai yang menggunakan bahasa ini. Okey, masih ramai yang menggunakan bahasa macam ni. Indeks naik, yen jatuh. No, don't over generalize. Sebab dalam sini, dalam wave 1 dalam indeks naik, yen masih boleh naik. Sebab yen sideways.
kawasan sini, wave 1 dalam indeks adalah dolar punya cerita. Ini adalah fixed dynamic. Itu adalah fixed dynamic. Dalam wave 1 dan wave 5. Itu adalah dolar punya dynamic. Sama ada positif atau negatif. Sebab itu kalau kita ada USD JPY jatuh sebabnya negatif dolar dynamic. Dolar jauh sangat jatuh. Yen pair dia tak pergi. Biarpun indeks naik. Yen pair boleh jatuh. Cuma dalam wave 3 ni. Cuma dalam wave 3 je. Ataupun dolar terlalu kuat, euro US dollar jatuh lebih daripada UJ naik. Itu boleh menyebabkan EJ jatuh. Dolar punya cerita. Sebab itu anda kena tengok indeks dalam struktur mana. Indeks dalam struktur mana. Jadi kalau kita dalam indeks dalam struktur 3, momentum tinggi, RSI tinggi, dan pada waktu itu, maksudnya RSI break higher lah. Anda nampak, simple je anda nak tengok untuk ni, dekat indeks, anda nampak wave 1, lepas tu dia jatuh, lepas tu dia buat higher high. Ini indeks dynamic. Itu adalah indeks. Dekat RSI dia. RSI dia break higher high. Ni indeks dynamic. Boleh? Especially kalau wave 1 berakhir dengan divergence yang sini, kan? Dan dia break higher high, RSI dia break higher high. Itu adalah indeks dynamic yang kuat. Masa ni yen negatif. Maksudnya kalau indeks ke bawah, itu yen positif. Jangan fikir pair, fikir yen. Faham tak kali? Saya bukan cakap mengenai pair. Saya bercakap mengenai single. Yen sebagai satu instrumen. Yen sebagai single instrumen. Cumanya belum confirm. Whether kita dah 4-5 untuk indeks tadi ataupun kita dah start buat wave 2. Okay, fikir sebagai single instrument, bukannya sebagai pair. Okay, kita break dahulu dan kita sambung balik selepas ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.